Berikut merupakan isi kandungan. Pertama sekali adalah latar belakang, yang kedua amalan budaya kerja, yang ketiga penghargaan, yang seterusnya adalah analisis isu, yang kelima cadangan dalam menyelesaikan isu, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, hari ini saya akan membentangkan latar belakang. Larry Page dan Sergey Brin merupakan pengasas Google dan juga merupakan mahasiswa yang menyambung pelajarannya pada peringkat PhD di Universiti Stanford. Pada September 1998, syarikat mereka telah rasmi dilancarkan serta pejabat terawal mereka terletak di California. Pencetusan nama Google sebagai nama sebuah syarikat adalah daripada perkataan Google yang diambil daripada istilah matematik oleh Milton Sirota yang mewakili nombor 1 diikuti dengan 100 kosong. Ini membuktikan makna perkataan Google atau Google adalah bermaksud jumlah yang besar. Hal ini membawa kepada misi syarikat tersebut untuk memberi jumlah maklumat yang banyak. Perkara ini dibuktikan dengan kepelbagaian maklumat yang telah tersedia di World Wide Web. Selain itu, penyertaan misi dalam Google dan budaya korporat yang diterapkan dalam syarikat tersebut telah membuktikan falsafah bahawa wang dapat dijana tanpa melakukan jenayah serta sesuatu pekerjaan harus mencabar dan cabaran tersebut mestilah menyeronokkan. Mereka percaya pekerjaan yang mempunyai cabaran boleh mendatangkan kepuasan ke atas hasil yang diterima dan mereka juga tidak akan berasa bosan dalam melakukan kerja mereka. Falsafah dan kepercayaan yang diterapkan dalam kehidupan pekerja di Google semakin menguasai. Berdasarkan falsafah dan budaya kerja tersebut, dapat dibuktikan visi utama Google tercapai, iaitu untuk mengumpul dan menyusun pelbagai maklumat dan boleh digunakan secara meluas tanpa halangan. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syarmini, anak perempuan Kumaran, nombor matrik 277782. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang amalan budaya kerja yang diamalkan oleh syarikat Google. Amalan budaya kerja yang diamalkan oleh syarikat Google adalah amalan budaya kerja organisasi yang mempunyai aspek-aspek seperti aspek inovatif, aspek berorientasikan manusia, aspek persekitaran kawasan pekerjaan dan aspek berorientasikan hasil pekerjaan. Aspek inovatif adalah aspek yang memperkenalkan kaedah ataupun cadangan yang baru. Aspek inovatif ini dapat dilihat apabila syarikat Google mengambil pekerjanya yang mempunyai fikiran ataupun cadangan yang kreatif terhadap syarikat tersebut. Selain itu, aspek inovatif dapat dilihat apabila syarikat Google mengadakan sesi motivasi untuk pekerjanya supaya pekerjanya berfikiran lebih inovatif terhadap syarikat tersebut. Seterusnya adalah aspek berorientasikan manusia. Aspek ini dapat dilihat apabila syarikat Google menyediakan perkhidmatan yang memberikan faedah dan kepuasan kepada pelanggannya yang menggunakan perkhidmatan syarikat tersebut. Seterusnya adalah aspek persekitaran kawasan pekerjaan. Aspek ini dapat dilihat apabila syarikat Google menyediakan tempat kerja yang selesa bagi pekerja-pekerjanya. Tempat kerja yang selesa menyebabkan pekerjanya sanggup bekerja untuk lebih masa di syarikat tersebut. Seterusnya adalah aspek berorientasikan hasil pekerjaan. Aspek ini dapat dilihat apabila syarikat Google mempunyai matlamat untuk menjadi sebuah syarikat yang dapat membekalkan kesemua maklumat bagi pelanggan-pelanggannya yang menggunakan perkhidmatan syarikat tersebut. Aspek-aspek ini merupakan aspek amalan budaya kerja sesebuah organisasi. Aspek-aspek ini
dapat menjadikan syarikat Google sebagai sebuah syarikat yang mempunyai amalan budaya kerja yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Syahrini. Seterusnya saya Minasya Syazwani binti Rosmini dengan matrik 2777801 akan membentangkan mengenai penghargaan. Yang pertama adalah anugerah T3 2019. Google telah memenangi syarikat paling inovatif. Yang pertama, Google persembahan Google Stadia di persidangan permainan GDC di San Francisco telah mendapat perhatian orang ramai. Hal ini kerana ia telah menyediakan akses pantas kepada permainan AAA, iaitu Stadia telah membenarkan telefon, tablet, Chromecast dan komputer di bawah menyiarkan peranan berkualiti konsol dalam resolusi 4K pada 60 bingkai sesaat. Inovasi Google yang seterusnya adalah dua telefon bimbit baru, iaitu Pixel 3a dan Pixel 3a XL. Dua telefon bimbit ini telah mempunyai perisian yang terbaru, iaitu dilengkapi oleh fitur Android Q Live Caption yang membolehkan menambahkan teks secara langsung pada segala bentuk video, dan ini telah memudahkan kepada orang yang masalah pendengaran untuk menonton video. Google juga sedaya upaya meningkatkan kelebihan Google Duplex. Google Duplex ini adalah pembantu AI buatan yang pertama dikenalkan pada tahun lalu. Duplex ini adalah membantu pengguna untuk membuat temu janji. Seterusnya Google Lens. Google Lens ini kelebihannya ialah dapat menunjukkan kepada kita hidangan dan ulasan pengguna apabila kita mengambil gambar menu di restoran itu, dan ia dapat membaca teks pada papan tanda itu walaupun papan tanda itu dalam bahasa asing. Kelebihan Mode Incognito Chrome ni juga adalah pengguna dapat memilih berapa lama Google harus menyimpan data aktiviti sebelum dimatikan secara automatik. Kejayaan Google yang seterusnya adalah Google memenangi anugerah budaya syarikat global terbaik pada tahun 2021. Kedudukan tersebut membentuk 50 budaya tempat kerja yang dinilai tertinggi bagi syarikat mempunyai lebih daripada 500 pekerja di dalam dan di luar meta syarikat. Anugerah ini ditentukan oleh jawapan pekerja yang menjawab soalan yang diberikan. Kira-kira 3,534 orang telah mengambil bahagian dalam menjawab soalan ini. Soalan ini adalah mengenai keselesaan pekerja di tempat kerja. Antara manfaat pekerja yang bekerja di Google adalah mereka mendapat 20 hingga 30 hari cuti bergaji atau hari sakit. Selain itu, suasana di tempat kerja adalah mesra dengan haiwan peliharaan dan mempunyai ruang yang unik untuk bekerja. Selain itu, mereka juga daripada segi kesihatan, pekerja juga mendapat insurans pergigian, insurans penglihatan, insurans kesihatan, insurans hayat dan keahlian gym. Manfaat-manfaat yang diterima oleh pekerja ini telah membantu syarikat Google dalam mencapai anugerah syarikat global terbaik pada tahun 2021. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farahni binti Muhammad Faisal, nombor matrik 27988. Seterusnya saya akan menerangkan isu-isu yang terdapat di dalam syarikat Google. Syarikat Google dilaporkan mempunyai masalah budaya besar-besaran yang memusnahkannya dari dalam. Antara isu tersebut ialah isu aberrant genius. Budaya Google semakin diteliti dan hanya menunggu masa sebelum titik krisis dicapai. Sebagai contoh, sesetengah pekerja sudah muak dengan aberrant genius dan sikap mereka yang lebih baik daripada kamu. Jadi, permasalahan isu ini ialah seorang genius ialah Andy Rubin yang menerima pakej keluar sebanyak 90 juta pada tahun 2014 selepas tuduhan melakukan salah laku seksual. Kaki tangan Google berasa marah, begitu juga dengan seluruh dunia.
Seterusnya, saya akan menerangkan cadangan dalam menyelesaikan isu di syarikat Google dengan memperkukuhkan budaya yang positif di tempat kerja. Untuk mengatasi masalah budaya syarikat ini, syarikat Google perlu kembali kepada asas dan menilai semula nilai terasnya. Kemudian, mereka perlu dikomunikasikan dan dilaksanakan di setiap peringkat tanpa tiada double standard. Tetapi tidak semua komunikasi digital sama. Sebagai contoh, di dalam isu ini, mencegah gangguan seksual adalah keutamaan yang tinggi bagi syarikat dan mana-mana pekerja yang melanggar dasar yang menentangnya akan dipertanggungjawabkan tanpa mengira kedudukan dalam syarikat. Selain itu, dalam memperkukuhkan budaya yang positif di tempat kerja, syarikat Google boleh membina hubungan kecil syarikat keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana ciri budaya ini mampu memberi tumpuan kepada interaksi sosial di kalangan pekerja. Contohnya, syarikat Google boleh mengaplikasikan serta menerapkan persekitaran kerja yang mesra di mana pekerja boleh bercakap dan berkongsi idea dengan mudah antara satu sama lain. Objektif dalam kes ini adalah untuk menggunakan budaya korporat sebagai cara mengoptimalkan komunikasi dalaman dan perjanaan idea. Kesimpulannya, dengan memperkukuhkan budaya yang positif di tempat kerja secara tidak langsung dapat mengurangkan isu yang tidak bermoral di sebuah syarikat serta aberrant genius. Terima kasih Farah. Untuk langkah yang kedua, kami mencadangkan supaya Google mewujudkan budaya kerja beretika. Organisasi dengan budaya kerja beretika membantu pekerja belajar dan berkembang dalam pekerjaan dan kerjaya mereka. Sebarang perbuatan ahli yang tidak mematuhi amalan dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi adalah tindakan yang tidak beretika. Budaya kerja yang kuat mempunyai kesan yang lebih besar terhadap tingkah laku ahli organisasi berbanding budaya yang lemah yang mempunyai garis panduan yang tidak jelas dan tidak konsisten. Terdapat beberapa langkah dalam mewujudkan budaya kerja beretika dalam organisasi. Yang pertama, pengurusan atasan Google perlu mempamerkan etika melalui teladan. Ianya dapat dilakukan dengan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan budaya organisasi yang beretika. Action speaks louder than word. Jadi apabila pihak pengurus atasan memamparkan tingkah laku beretika, ia memberikan mesej positif kepada pekerja. Konsep kepimpinan melalui tauladan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi Stanford iaitu Albert Bandura. Beliau menekankan bahawa manusia akan memberi perhatian kepada tingkah laku orang lain dan mengekalkan pemikiran tentangnya. Kemudian mereka menghasilkan semula tingkah laku tersebut. Selepas berulang kali mengalami pengalaman yang baik dengan tingkah laku, orang itu akan terdorong untuk mengulanginya. Seterusnya, Google perlu menjamin perlindungan terhadap pekerja. Melaporkan tingkah laku tidak beretika yang dilihat atau dialami mungkin sesuatu yang sukar bagi siapa saja. Semua orang risau dan takut untuk melaporkan tingkah laku tidak beretika atas atasan mereka kerana risau mereka akan dikenakan sebarang tindakan. Untuk mengelakkan hal tersebut, syarikat perlu melantik pihak ketiga bagi menguruskan masalah tersebut. Contohnya, kaunselor etika, pegawai etika, ombudsman atau perunding etika untuk membantu dalam situasi ini. Ombudsman boleh menjalankan siasatan terhadap aduan tentang tingkah laku yang tidak beretika. Oleh itu, pekerja tidak perlu risau untuk melaporkan sebarang salah laku dalam organisasi kerana keselamatan mereka terjamin. Akhir sekali, Google perlu menetapkan kod etikanya secara jelas dan terperinci. Kod etika yang ditetapkan perlu diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa mengira kedudukannya di dalam organisasi. Kod etika merupakan elemen yang penting, namun ianya tidak bermakna jika pengurusan atasan gagal mematuhinya dan menunjukkan tingkah laku yang tidak beretika. Pekerja sentiasa memerhati sama ada syarikat mematuhi prinsip etika yang ditetapkan atau hanya berkata-kata tanpa sebarang tindakan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Yang terakhir sekali adalah berkenaan kesimpulan. Google merupakan salah sebuah syarikat yang hebat dan mampu mengubah kehidupan orang ramai supaya lebih mudah memahami dan mencari maklumat yang mereka ingini. Perkara ini dibuktikan dengan hasil keuntungan yang Google perolehi dalam salah satu tawaran awam permulaan Ipoh pada tahun 2004 iaitu sebanyak $1.67 bilion dan serta mempunyai lebih 12,000 pekerja di seluruh dunia. Selain itu,
Penerapan budaya kerja merupakan faktor penting untuk menggerakkan syarikat dan menghasilkan kerja yang lebih berpuas hati. Antara aspek penting dalam budaya kerja Google adalah dari segi aspek inovatif, aspek orientasi dan aspek persekitaran. Aspek-aspek ini adalah sangat penting untuk mengembangkan dan menjadikan maklumat yang diingini lebih cepat diperolehi. Berdasarkan penghargaan yang diterima berkenaan anugerah budaya syarikat global terbaik 2021 dan memenangi syarikat paling inovatif merupakan bukti yang kukuh tentang penerapan budaya kerja dalam pekerjaan dalam syarikat Google tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih.